أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita memasuki pada tanggal 16 Ramadan. Bermakna sudah separuh perjalanan kita di dalam menuju menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita berada di antara tempoh masa yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada 17 Ramadan merupakan suatu peristiwa yang sangat besar dengan peristiwa penurunan Al-Quran. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi hidayah petunjuk kepada manusia dan membezakan di antara yang hak dan yang batil. Dan mengikut pendapat kebanyakan ulama, jumhur di kalangan ulama menyatakan 17 Ramadan adalah tarikh ataupun peristiwa diturunkan padanya Al-Quran. Dan kita melihat turunnya Al-Quran telah merubah keseluruhan iklim dan cuaca masyarakat. Dengan turunnya Al-Quran telah merubah pelbagai persepsi, pelbagai keadaan masyarakat kehidupan. Kerana Al-Quran menjadi tujuan sumber utama adalah sebagai hidayah, petunjuk kepada manusia untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Sebelum turunnya Al-Quran, kita melihat masyarakat berada di dalam zaman jahiliyah, iaitu zaman kegelapan, zaman kejahilan, tidak ada panduan, tidak mengetahui apakah hala tuju dan matlamat kehidupan. Sehinggalah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai panduan untuk melihat ke manakah arah tuju matlamat kehidupan kita di atas muka bumi ini. Sebelum ini masyarakat tidak pernah tahu apakah hakikat kehidupan kita ini. Adakah hanya sekadar hidup untuk makan? Adakah sekadar hidup untuk bekerja? Profesor Dr. menyatakan sekiranya kita hidup hanya sekadar untuk makan, maka kera-kera di hutan pun juga kerja dia cari makan. Ataupun kalau kita hidup di atas dunia ni sekadar untuk bekerja, maka kerbau-kerbau di sawah, di bendang pun turut bekerja. Maka Al-Quran turun dengan menyatakan matlamat tujuan sebenar manusia dilahirkan, ataupun tujuan sebenar manusia berada di atas muka bumi ini. Al-Quran menyatakan bahawa tujuan dan matlamat bagi orang-orang yang beriman, tujuannya adalah hari akhirat, menuju ke hadrat Allah Ta'ala pada hari akhirat. Yang mana sebelum ini masyarakat tidak pernah mengetahui bahawa pengakhiran, penghujung bagi kehidupan adalah kehidupan abadi di hari akhirat. Maka Al-Quran menjelaskan perkara ini, menjadi petunjuk bimbingan manusia menuju kepada jalan yang betul. Maka Al-Quran
Al-Quran adalah kalamullahul mu'jiz. Kalam Allah, kata-kata Allah Ta'ala yang penuh dengan mukjizat. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang berlaku, yang dikurniakan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, untuk menyatakan kebenaran risalah yang dibawa oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Namun Al-Quran mukjizatnya berbeza berbanding dengan mukjizat para Nabi, Rasul-Rasul yang terdahulu. Sekiranya mukjizat Rasul-Rasul yang terdahulu dapat dilihat secara zahir, dapat dilihat dengan mata kasar, sebagai contoh mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dapat melihat tongkat bertukar menjadi ular. Dengan tongkat Nabi Musa dapat membelah Laut Merah. Dengan tongkat Nabi Musa dapat mengeluarkan air daripada batu-batu. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Dengan ketukan pada batu terpancarlah 12 mata air. Ini mukjizat yang dapat dilihat dengan mata kasar. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak hangus terbakar di dalam api. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam, dapat melembutkan besi. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dapat menyembuhkan penyakit serta menghidupkan orang yang telah mati. Ini mukjizat Nabi-Nabi yang terdahulu yang dapat dilihat kehebatannya dengan mata kasar manusia. Tetapi Al-Quran adalah mukjizat maknawi, yang mana bukan sahaja tidak dapat dilihat dengan mata kasar, kerana Al-Quran adalah mukjizat dalam bentuk rohani, dalam proses membina jati diri menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan kita melihat bagaimana mukjizatnya Al-Quran apabila selepas turunnya Al-Quranul Karim, Al-Quran telah berjaya merubah masyarakat penduduk zaman jahiliyah daripada seburuk-buruk manusia kepada sebaik-baik manusia. Kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina modal insan masyarakat Mekah, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan wanita, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah kehidupan masyarakat Mekah pada masa itu dengan ilmu, iaitu ilmu daripada Al-Quranul Karim. Sebab itu tuan-tuan, kita melihat bagaimana masyarakat jahiliyah, iaitu masyarakat yang paling teruk di atas muka bumi ini, kerana masyarakat yang tidak ada panduan. Sebagaimana kita sedia maklum, masyarakat jahiliyah ni betapa jahilnya mereka, tidak tahunya mereka, sehingga mereka tawaf di Kaabah dalam keadaan telanjang. Orang lelaki tawaf pada waktu siang, orang puang tawaf pada waktu malam. Apabila mereka menyembelih binatang korban, mereka mengambil darah-darah binatang korban dan kemudian dilesek, dilemur pada dinding-dinding Kaabah. Mereka menipu di dalam jual beli. Mereka melakukan riba, menindas masyarakat. Orang yang kuat menindas ke atas orang yang lemah. Ini suasana keadaan yang berlaku pada zaman jahiliyah. Tetapi apabila turunnya Al-Quran, Al-Quran merubah 360 darjah masyarakat yang teruk kepada menjadi masyarakat sebaik-baik manusia melalui bimbingan Nabi SAW. Kerana itulah Al-Quran sayugianya dijadikan teman yang paling rapat di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam dunia ini tidak ada teman yang paling setia, yang paling jujur melainkan Al-Quran. Adapun kalau kita hidup di atas dunia ini, sekiranya kita ada teman yang paling baik, teman yang paling sejati, teman yang paling akrab, ataupun dengan bahasa hari ini BFF, best friend forever. Walaupun tuan-tuan baiklah setara mana pun, akrablah setara mana pun dalam persahabatan kita, tuan-tuan, ia akan sampai masa kita akan berpisah juga.
sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Nabi kata, ikut anda lah, kamu nak hidup macam mana? Kamu nak jadi orang baik ke? Kamu nak jadi orang jahat ke? Ikut anda. Kerana hidup ini, tuan-tuan, adalah pilihan. Kita menentukan sendiri bagaimana cara pilihan kita dalam kehidupan ini. Allah Ta'ala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang nak beriman, beriman, silakan. Siapa yang nak kufur, kufurlah. Maknanya siapa yang nak jadi baik, jadi baik. Siapa yang nak jadi jahat, ikut anda lah, jadilah jahat. Ikut anda awak lah. Sebab hidup ini adalah pilihan. Pilihan yang kita pilih sendiri. Kita menentukan sendiri bagaimana hala tuju kehidupan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberi kebebasan mutlak kepada manusia di dalam memilih. Apabila Allah Ta'ala menyatakan siapa nak beriman, berimanlah. Siapa nak kufur, kufurlah. Ikut pandalah. Siapa nak mari masjid, marilah. Tamu mari sudah, ikut pandalah. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala mengikat kebebasan itu dengan ayat yang seterusnya, "Inna a'tadna lizalimina nara." Tapi ingat, kami janjikan kepada orang zalim, orang jahat, api neraka. Itu. Maknanya kebebasan itu tidak mutlak. Kita memang bebas untuk memilih. Sama ada nak memilih kehidupan yang baik ataupun kehidupan yang buruk. Tetapi Allah Ta'ala janjikan, kalau awak pilih kehidupan yang buruk, kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang penuh dosa dan maksiat, maka kami janjikan kepada kamu azab api neraka. Dan Nabi SAW menyatakan, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Tapi ingat, suatu hari nanti kamu akan jadi mayat. Suatu hari nanti kamu akan mati. Sebab tu tuan-tuan, semasa kita hidup ni, kita boleh buat macam-macam apa yang kita nak buat. Tapi ingat, suatu hari nanti kita akan mati. Kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, Nabi SAW menyatakan, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu." Cintailah, kasihanilah siapa yang kamu ingin cintai. Tapi ingat, suatu hari nanti kamu akan berpisah dengannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita cinta kasih kepada orang yang paling kita sayangi. Kita cinta pasangan kita. Kita cinta anak-anak isteri kita. Kita cinta kedua ibu bapa kita. Sejauh mana pun cinta kita, sehebat mana pun cinta kita kepada orang yang kita sayang, pasti suatu hari nanti kita tetap akan berpisah dengannya apabila kita masuk ke alam kubur. Tidak ada orang yang teman sejati, kawan karib yang sanggup menemani kita sehinggalah kita berada di dalam kubur. Tidak ada. Apabila kita dimasukkan ke dalam kubur, kita ditimbus dengan tanah, maka kita akan tinggal bersendirian di dalam kubur. Pada masa itu sudah tidak ada teman-teman yang karib, tidak ada sahabat-sahabat handai yang rapat, melainkan satu sahaja teman yang jujur, teman yang setia, iaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, apabila sekali kita bersahabat dengannya, maka Al-Quran akan bersahabat dengan kita selama-lamanya sehingga ke hari akhirat. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, kerana dia akan menjadi syafaat peneman kamu kepada tuannya di hari akhirat. Hadis ini menyatakan secara jelas kepada kita bahawa Al-Quran akan menjadi peneman setia kepada tuannya
iaitu orang yang membaca Al-Quran semasa di atas dunia. Para ulama menghuraikan dengan begitu panjang hadis ini dalam memberi maksud syafi'an li ashabi, iaitu memberi syafaat kepada, memberi pertolongan kepada tuan dia yang membaca Al-Quran. Pandangan pertama yang menyatakan maksud syafi'an li ashabi adalah bahawa Al-Quran akan menjadi penghujah, akan menjadi juru cakap, akan menjadi peguam bela kepada orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana kita sedia maklum, disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qidama 'abdihi hatta yus'alu an arba'. Tidak akan berganjak kaki anak Adam di padang mahsyar sehinggalah ditanya kepadanya 4 perkara. Yang pertama, wa an umrihi fi ma afna. Perkara yang pertama yang akan ditanya adalah berkenaan dengan umurnya. Bagaimanakah dia menghabiskan umurnya? Bagaimana tuan-tuan kita nak bersoal jawab di mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Tetapi tuan-tuan, bagi orang yang ada peguam bela, orang yang ada juru bicara, maka peguam bela akan menjadi juru cakap bagi pihak kita, akan bersoal jawab dengan Allah Ta'ala untuk menjawab setiap persoalan-persoalan yang berat, persoalan-persoalan yang sukar ini. Bila Allah Ta'ala tanya, bagaimana kamu menghabiskan umur? Aku beri kepada kamu umur 60 tahun. Apa yang kamu buat dengan umur tersebut? Pada umur 1 tahun awak buat apa? Pada umur 10 tahun buat apa? 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Apa yang kamu buat dengan umur-umur tersebut? Maka setiap saat, setiap detik, semuanya akan disoal jawab di hadapan Allah Ta'ala. Maka soal jawab ini tuan-tuan adalah satu azab. Susah payah nak jawab soalan di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi bagi orang yang ada peguam bela, dia tidak perlu berhujah lagi. Kerana yang berhujah bagi pihaknya adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sebagaimana tuan-tuan kita baca doa selepas baca Al-Quran. Lepas mana kita ngaji, lepas mana kita baca Al-Quran, kita membaca doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah Al-Quran sebagai penghujah aku di hari akhirat. Ini masuk kelebihan bagi orang yang baca Al-Quran. Maka Al-Quran ini akan menjadi penghujah kepada kita. Dan disebut dalam banyak riwayat hadis-hadis yang lain yang menyatakan kelebihan secara khusus bagi orang-orang yang membaca surah-surah yang khusus di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kita ambil satu hadis yang menyatakan kelebihan bagi orang yang membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk disebut di dalam riwayat hadis yang sahih di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika mana malaikat ingin mengambil nyawa, ingin merentap nyawa seseorang, ataupun ingin memukul jasad yang berada di dalam alam barzakh, apabila malaikat datang di ubun-ubun kepala, ketika mana malaikat ingin menghentak jenazah tersebut, maka tiba-tiba datang seorang yang menghalang dia. Kamu tidak dibenarkan menghentak jenazah ini. Apabila malaikat ingin menghentak di sebelah kanan, dia pun pergi ke sebelah kanan. Kamu tidak dibenarkan menghentak jenazah ini. Kemudian dia pergi ke kiri untuk menghentak jenazah tersebut. Kemudian dia kata, kamu tidak dibenarkan menghentak jenazah ini. Apabila malaikat pergi ke bahagian kaki untuk memukul jenazah tersebut, kemudian dia datang mengatakan, kamu tidak boleh menghentak jenazah ini. Itulah dia surah Al-Mulk, yang mana memberi perlindungan
kepada orang yang membacanya di atas dunia. Maka itu tafsiran yang pertama, huraian yang pertama di kalangan ulama yang menyatakan maksud syafi'an li ashabi, iaitu menjadi syafaat penolong kepada tuan dia yang baca Al-Quran. Yang kedua, maksud syafi'an li ashabi di sini iaitu Allah Subhanahu wa taala boleh menjadikan Al-Quran sebagai makhluk peneman. Makhluk peneman dia di dalam alam barzah, di dalam alam kubur. Sebagaimana kita sedia maklum, apabila kita masuk dalam kubur, maka kita akan tinggal bersendirian. Tidak ada teman. Maka kesunyian kita berseorangan di dalam kubur. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran yang dibaca sebagai makhluk yang meneman. Ada ulama menyatakan bahawa makhluk itu iaitu Allah Ta'ala boleh menjadikan bidadari sebagai peneman kita di alam barzah. Menyebabkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang ahlul Quran, mereka tidak akan sunyi, mereka tidak akan bosan berada di alam kubur. Maka ini kelebihan. Kita nyatakan bahawa Al-Quran adalah teman yang paling akrab, teman yang paling karib, teman yang paling jujur kepada kita, kerana dia akan berteman kepada kita sehinggalah ke hari akhirat. Maka sayugialah kita pada bulan yang penuh keberkatan, bulan diturunkan padanya Al-Quran. Muslimin muslimat, apabila kita bercakap berkenaan dengan kemuliaan Ramadan, Ramadan ini menjadi mulia kerana apa? Kerana Al-Quran diturunkan padanya. Apabila Al-Quran turun pada bulan Ramadan, secara automatik setiap apa yang berkait dengan berkait dengan Al-Quran, dia akan jadi mulia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita melihat apa sahaja yang berkait dengan Al-Quran, dia akan jadi mulia. Contohnya apa? Al-Quran kita, Mashaf. Mashaf ni tuan-tuan, asalnya dia adalah hanyalah lembaran-lembaran kertas yang dicetak. Tapi bila dicetak padanya kalam Allah, ayat-ayat Al-Quran, secara automatik kertas ni jadi mulia. Maksudnya apa? Kita tak boleh letak atas-atas. Tak boleh letak merata-rata. Kita kena letak pada tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Maksudnya apa nak khabar di sini? Setiap sesuatu yang berkait dengan Al-Quran, maka dia akan jadi mulia. Contoh kita tengok kaligrafi Al-Quran. Kha Al-Quran, tak ada orang bubuh kat bawah, orang akan bubuh tempat tinggi. Itu benda yang kita dapat lihat. Dan kita tengok pula kalau Al-Quran itu ada pada orang, ada di dalam jiwa dan hati-hati orang beriman, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena merebut peluang ini, iaitu kita kena menjadikan Al-Quran sebagai teman rapat kita. Kerana tidak adalah kejayaan yang hakiki, kejayaan yang sebenar kita di dunia dan di hari akhirat, melainkan apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber panduan kita. Maka sayugialah untuk kita menjiwai Al-Quran pada setiap tingkah laku, pergerakan, gerak-geri kita sepanjang kehidupan. Kerana Al-Quran telah disebut dalam begitu banyak periwayatan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu hasanatin bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan diganda 10 pahala. Dan tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu huruf 10 pahala. Tuan-tuan, betapa besarnya kurniaan Allah Ta'ala yang memberi pahala yang begitu berganda besar.
Sehingga kan bukan disebut dalam hadis bukan sahaja 10 kali ganda, bahkan ila sab'ati mi'atin dha'fin, bahkan digandakan sehingga 700 kali ganda. Tuan-tuan muslimin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam dunia ini tidak ada makhluk yang memberi tawaran sehebat tawaran Allah Ta'ala. Tidak berapa lama lagi tuan-tuan kita akan menyambut Aidul Fitri. Biasa Aidul Fitri ini orang nanti tunggu bonus hari raya. Nah, bonus hari raya. Biasa paling-paling kurang pun orang boleh beri bonus hari raya, bonus sebulan gaji ataupun 2 bulan gaji, sebagai bonus raya. Tapi Allah Ta'ala kalau beri bonus bukan sebulan, bukan 2 bulan. Allah Ta'ala kata kalau beri bonus, aku beri bonus 1000 bulan gaji. Tuan-tuan, mana ada orang beri ganjaran bonus raya 1000 bulan? Mana ada? Paling-paling kurang sebulan je tuan-tuan bonus. Tapi ini kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sinilah kita menyatakan tidak sia-sia, tidak rugi kita bersahabat dengan Al-Quran. Kalau kita bersahabat dengan manusia, kadang-kadang persahabatan kita dikhianati. Bila kita bersahabat dengan orang-orang khianat kita, orang tipu kita, orang tinggalkan kita. Tetapi bila bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran tidak pernah memungkiri kita. Al-Quran tidak pernah menzalimi kita. Al-Quran adalah teman yang paling jujur, teman yang paling setia sehinggalah ke hari akhirat. Maka sayugialah kita mengambil semangat nuzulul Quran. Kita menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang menjiwai dan mendarah daging di dalam kehidupan kita seharian, sehinggalah kita bertemu ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga bermanfaat pada pertemuan kita pada tengah hari ini. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala alam. Aqulu ma sami'tum, aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.